Bekalan makanan di China makin berkurangan, krisis ekonomi memaksa Beijing terjerumus ke situasi yang lebih parah. Salam ET News, kali ini kami akan berkongsi maklumat mengenai kempen hidangan bersih yang dilancarkan oleh Parti Komunis Cina (PKC). Difahamkan juga bahawa import makanan Cina kian meningkat. PKC juga melarang cadangan untuk merakamkan bekalan bijirin di China. Ia akan diperincikan oleh penulis The China Crisis James Corey yang berpusat di California Selatan, Amerika Syarikat AS. Berikut info lengkap mengenainya. Pemimpin PKC sememangnya mengetahui akan keadaan rakyatnya yang mengalami kekurangan bekalan makanan. Itulah alasan di sebalik pengumuman rasmi terbaru iaitu kempen hidangan bersih yang kejam kepada rakyat Cina. Undang-undang baru tersebut akan mengehadkan jumlah makanan yang boleh diambil oleh rakyat, termasuklah makanan yang dipesan oleh pelanggan di restoran. Selain itu, PKC juga bertindak menangkap Jimmy Lai iaitu individu yang banyak bersuara menerusi media di Hong Kong atas alasan mengancam keamanan nasional. Mungkin tindakan itu seperti tidak berkait antara satu sama lain, namun kebebasan bersuara dan mendapatkan makanan ternyata menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional oleh PKC. Malangnya kenaikan harga makanan yang ketara telah melanda China, terutamanya daging khinzir yang merupakan hidangan asas di sana. Pada bulan Julai, kenaikan harga daging khinzir mencapai hampir 90% daripada tahun ke tahun, sedangkan harga makanan secara keseluruhannya hanya naik 10% saja dalam tempoh yang sama. PKC sememangnya bimbang akan situasi kekurangan makanan dan juga inflasi yang melanda kerana ia dapat menyebabkan kerusuhan awam besar-besaran di China. Malah masalah kekurangan bekalan makanan juga dijangka tidak akan berakhir dalam tempoh terdekat. Pendek kata, keadaan ini akan bertambah buruk. PKC melalui media rasmi juga ada menyebut tentang pembaziran makanan oleh rakyat sebagai alasan mengapa dasar baru itu diperkenalkan. Secara amnya mereka menyalahkan rakyat ekoran masalah kekurangan makanan dan dengan sengaja mengabaikan punca sebenar. Sebahagian besarnya ia berpunca daripada keadaan alam semula jadi, namun PKC juga harus dipersalahkan. PKC menjadikan keadaan bencana alam lebih buruk. Pada tahun 2019, China telah kehilangan setengah daripada jumlah ternakan khinzir kerana tindak balas China yang lemah ketika serangan selesema babi Afrika. Memiliki lebih daripada setengah populasi khinzir di dunia, ia tidak cukup untuk mengisi keperluan daging itu di seluruh dunia. Di beberapa daerah, daging khinzir agak sukar ditemui di pasar. Selain selesema babi Afrika, tanaman di China juga diancam serangan serangga seperti belalang gurun yang turut melanda di Afrika Timur dan Pakistan. Kawanan belalang gurun ini juga memberi kesan terhadap hasil pengeluaran gandum di wilayah Yunnan. Bukan belalang gurun saja yang memberi ancaman, bahkan pelbagai jenis belalang dari Laos juga didapati menyerang tanaman di China. Ancaman lain yang lebih buruk terutamanya pada musim luru adalah pencerobohan ulat, di mana ulat berkenaan telah membiak dengan pantas berbanding belalang. Ia mula muncul di China tahun lalu dan kini telah tiba di kawasan selatan dan barat daya China. Pejabat pertanian China bimbang akan kerugian tanaman jagung dan gandum menjadi lebih buruk berbanding tahun lalu. Ia ditambah lagi dengan kejadian banjir. Lebih daripada 13 juta hektar tanah pertanian ditenggelami air, memusnahkan sekurang-kurangnya 5% hasil pengeluaran padi China dan jumlah kerugian mungkin akan berganda jika banjir berlarutan. China juga telah mengalami kerugian lebih daripada 21 juta dolar AS, di mana ia turut menjejaskan lebih daripada 55 juta penduduk China. Kehilangan simpanan gandum dan mengimport dengan lebih banyak. Akibatnya pengimportan makanan China meningkat dengan ketara. Pada Julai lalu, import bijirin 21% lebih tinggi daripada keseluruhan tahun sebelumnya. Namun ia mungkin masih belum cukup kerana pandemik kini masih berlarutan. Beberapa negara juga bertindak menghentikan ekspor makanan semasa pandemik. Ketegangan geopolitik antara AS dengan Australia juga menjadi faktor. China mengimport lebih daripada 9 juta tan kacang soya, 100,000 tan gandum dan 65,000 tan jagung daripada AS. Namun jika hubungan terus merosot, AS berupaya memotong ekspor makanan ke Beijing, menjadikan China lebih terkesan dengan isu kekurangan bekalan makanan. China juga melarang merakamkan foto rizab bijirin negara. Sekatan baru itu berlaku setelah gambar jagung yang dijemur diambil daripada sebuah gudang penyimpanan di wilayah Heilongjiang tular di media sosial China. Amnya cadangan itu digunakan sebagai alat propaganda untuk meredakan kebimbangan rakyat. Walau bagaimanapun, pada Ogos lalu dua pihak berkuasa pertanian utama, China Grain Reserve Corp dan National Grain Trade Center, telah menyuarakan lebih banyak cadangan terhadap bijirin berbanding tahun lalu. Foto bekalan makanan yang rosak dan larangan merakamkan fotonya hanya menimbulkan ketakutan dan keraguan rakyat terhadap kemampuan PKC untuk menyediakan makanan buat mereka.
Pendapatan menurun, pengangguran meningkat. Selain kekurangan hasil tanaman, inflasi dan bencana alam yang melanda, masalah pengangguran serta pendapatan yang menurun juga menekan rakyat China. Namun, keputusan PKC untuk menambah kesengsaraan dengan melaksanakan kempen hidangan bersih mungkin tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Mungkin generasi yang dilahirkan serba kekurangan akan melahirkan generasi berikutnya yang mengalami keadaan yang lebih memaksa. Dilahirkan serba kekurangan, generasi itu tidak tahu realiti selain itu melainkan harapan. Namun untuk generasi berikutnya yang masih lagi mengalami keadaan yang sukar, mungkin akan mula berasa tidak puas hati, marah dan memberontak terhadap pimpinan PKC. Virus PKC sejarah bumerang di China. Menurut Luc Montagnier selaku ahli virologi pemenang hadiah Nobel yang menemui HIV dan juga Dr. Fang Chi-tai dari Universiti Kebangsaan Taiwan, virus komunis China yang menyebabkan COVID-19 mungkin merupakan patogen yang disintesis. Berasal dari Wuhan, China, virus terbabit merupakan hasil salah urus PKC yang tidak sengaja ataupun disengajakan, dan ia kemudiannya telah menjadi faktor utama masalah kekurangan makanan di China. Puncaknya boleh diramalkan berikutan dengan langkah kuarantin masuk negara pengekspor pertanian menyebabkan makanan kurang dituai dan diekspor. Ringkasnya, pandemik adalah penyebab utama krisis makanan yang melanda China. Kesan politik kesalahan dan tidak balas PKC terhadap wabak itu termasuk pelancaran kempen hidangan bersih masih perlu diperhatikan. Ia mungkin jauh lebih sukar untuk diuruskan dan tidak seperti apa yang dijangkakan oleh pemimpin PKC. Ini mungkin suatu kebetulan, tetapi kekurangan makanan adalah penyebab utama masalah yang terjadi pada tahun 1970-an di China. Ketika itu China diperintah oleh pemimpin kuku besi yang berkuasa mutlak. China dipinggirkan oleh seluruh dunia dan PKC berada di ambang kehancuran, di mana ia kemudian diselamatkan melalui campur tangan Barat menerusi aspek ekonomi. Keadaan itu nampak berlaku lagi di China, di mana pemimpin berkuasa mutlak sebegitu juga dilihat bertindak mengasingkan China daripada seluruh dunia. Selain itu, penyalahgunaan oleh PKC terhadap sistem antarabangsa juga menyebabkan ekonomi Barat terpisah dengan China. Ya, kekurangan makanan adalah masalah keselamatan negara bagi China, namun ia juga merupakan ancaman terbesar terutamanya bagi PKC. Sekian berita ET News hari ini.